Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada amalan yang paling disukai kepadanya ialah al-amalu, amalan pada al-ashrul awakhir, yakni pada 10 al-ashr, yakni pada 10, yakni 10 di awal bulan Zulhijjah. Sekarang ini alhamdulillah, sekarang ini kita berada di awal bulan Zulhijjah dan berada dalam tempoh masa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hari yang agung kan di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita perbanyakkan amal soleh kan. Hari ni kerana hujan kot ramai tak datang. Hujan sikit tak datang. Tengok bola datang, tak ada masalah hujan kan. Rugi. Jadi rugi kalau siapa solat kat rumah malam ni, rugi sebab ini termasuk dalam 10 malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Fajar. Wa layalin ashr, dan malam 10. Layalin ashr, 10 malam kan. Oh, mana kita berada pada waktu masa yang hebat. Sebab itu disuruh kita banyakkan amal soleh di di siang harinya. Sunat kita berpuasa, puasa kan? Tak boleh puasa 9 hari direct. Kita puasa semalam hari apa? Khamis. Lepas tu depannya pula Isnin. Lepas tu pula hari Khamis. Hari Khamis tu pula bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Yang Nabi kata sesiapa puasa pada hari itu diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besarnya, insya-Allah, mudah-mudahan Ta'ala berikan kesihatan kepada kita semua. Semoga kita dapat berpuasa terutama pada hari ke-9 ini, insya-Allah. Dan kita kena paksa diri kita, terutama pada tempoh ini, kita paksa bangun untuk qiyamul lail, bangun pukul 4 pagi atau 4:30 pagi, bangun dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah masa ataupun tempoh waktu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau kita tak ambil kesempatan ini, kena tunggu tahun depan pula. Tahun depan masa yang belum pasti kan. Kadang-kadang tak apa, aku tak puasa di awal Zulhijjah ini, aku puasa tahun depan. Tahun depan ada lagi, memang tahun depan tu ada, cuma kita belum tentu ada ke tak ada. Kita belum tentu lagi ada ke tak ada. Hari tu memang ada kan, bulan tu memang ada. Jadi kita kena rebut peluang. Rebut peluang. Ada masa kita puasa, dan pada waktu malam kita bertahajud dan banyakkan berzikir, bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat, Nabi kata sayyidul ayyam fa'akthiru alayya salah, maka perbanyakkan olehmu bersalawat ke atasku. Jadi di antara perkara yang perlu kita ingat pada hari Jumaat ni, teringatnya di antara pesanan Nabi suruh kita banyak selawat ke atasnya kan. Kata ulama, banyak itu banyak mana? Banyak itu 300. 300 ke atas. 100
100 sikit lagi. Dia kena 300 ke atas baru dipanggil banyak. Sekejap je. 300 ni mungkin tak dapat setengah jam kot. 15 minit macam tu saja kan. Sehingga kan hari Jumaat ni kata ulama, selain daripada kita mengambil masa untuk membaca suratul Kahfi dan surah Ad-Dukhan, selain itu yang afdalnya kita berselawat ke atas Nabi SAW. Saya beritahu. Kita baca suratul Kahfi. Suratul Kahfi katakan 15 minit ke 20 minit. Baca surah Ad-Dukhan 10 minit. Baru 30 minit. Selain daripada itu, apa yang afdal? Afdalnya ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah pada malam ini saya nak baca tajuk berkaitan dengan sujud syukur dan sembahyang sunat kalau sempat. Bab berkaitan dengan salatul nafli kan. Wa sajdatus syukri kan. Sujud syukur kan. Sujud syukur ni kadang-kadang jarang kita buat kan. Jarang. Kita dapat nikmat kadang-kadang kita ucap alhamdulillah, bagus dah tu. Tapi kadang-kadang kita jarang sujud syukur kan. Kita bincang bab ni malam ni. Nama syukur tu. Dia nama, walaupun dia nama syukur tapi dia kena buat juga. Nama je syukur tapi sujud syukur. Fasajdatus syukri la tadkhulus solatah. Sujud syukur ni tak boleh buat dalam sembahyang. Duduk dalam sembahyang tiba-tiba terasa nak sujud syukur, tu pun sujud tak boleh. Dalam solat ni hanya boleh sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah boleh. Kita baca-baca ayat macam surah As-Sajadah. Kita baca pada hari Jumaat tu kita baca ada As-Sajadah. Sujud sejadah. Tapi sujud syukur tak boleh. Sujud syukur ni kita kena buat luar daripada sembahyang. Falau fa'alaha fiha amidan aliman bitahrimi batalat. Dia kata sesiapa yang melakukannya dalam sembahyang dengan sengaja dan dia mengetahui dengan haramnya, batalat, maka sebatas sembahyangnya. Kalau sesiapa sujud syukur dalam sembahyang, tengok sembahyang tu berasa nak sujud syukur, tak kira sembahyang apa sekalipun sembahyang sunat ke, sama saja, iaitu tidak boleh. Dia kata yang pertamanya watusannu lihujumi ni'matin, disunatkan sujud sahwi itu kerana dapat nikmat. Kahuduthi waladin, seperti dapat anak kan. Dapat anak ni tu terutama dapat anak yang pertama. Dapat anak yang pertama memang suka sangat-sangat kan. Tambah-tambah lagi orang tak ada anak Dapat anak di antara nikmat yang disuruh sujud syukur. Bagaimana cara nak sujud syukur? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam kita Syafi'i rahimahullahu taala, ialah dengan caranya dengan dalam keadaan berwuduk. Mana kalau tak ada wuduk, ambil wuduk dahulu. Kan? Kita bincang dalam mazhab Syafi'i. Kira dalam mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i dulu. Kan? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, syaratnya mesti ada wuduk. Mesti menutup aurat, mesti bersih daripada najis pada pakaian badan dan tempat kita nak sujud. Kan? Dan kita takbir Allahu Akbar kan? Dengan niatnya, niat nak sujud syukur. Lepas tu sujud. Allahu Akbar. Sujud. Baca apa dan sujud? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 ke 5 ke ataupun 7 kali. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sujud. Lepas tu bangun. Duduk. Lepas tu bagi salam. Tak payah baca tahiyat awal. Tak payah baca. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini di antara cara dalam agama kita. Cara nak melepaskan rasa gembira kita. Kan? Orang kafir kalau dia gembira, apa dia buat? Kafir. Orang tidak ada agama ni, dia buat hari-hari macam tu je lah. Kan? Tapi kita disuruh kalau terdapat nikmat, disuruh sebut Alhamdulillah. Disuruh kita ingat bahawasanya nikmat ini datang daripada Allah. Kan? Sebab itu cara kita nak bersyukur. Yang pertamanya, kita kena ingat nikmat itu daripada Allah. Dan kita sebut dengan mulut pula Alhamdulillah. Dan
Kita buat dengan perbuatan. Apa dia perbuatan? Iaitu dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali sujud menghadap ke arah kiblat. Itu yang muktamad dalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ada pandangan-pandangan yang lain mengatakan kan tak perlu takbir. Kan boleh je sujud kan. Kita tengok kan pemain bola, orang Arab biasa main bola, dia menang tu dia sujud. Tak? Wallahu alam dia ada wuduk atau tak ada wuduk. Jadi itu pendapat lain. Yang kita nak bincang pada hari ini iaitu berkaitan dengan kita mazhab Syafi'i. Kita sebut mazhab Syafi'i, senang cerita. Mazhab Syafi'i cara tu, cara yang tidak ada khilaf. Yang lain tu ada khilaf. Senang aja. Kahuduthi waladin, seperti dapat anak, au malin, ataupun dapat harta, lil ittiba, kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kau dapat anak ataupun dapat harta. Dapat harta. Dapat kerja. Dulu tak ada kerja, tiba-tiba dapat kerja. Alhamdulillah, kita bersujud syukur kan. Dulu payah nak dapat projek, tiba-tiba dapat projek. Kan? Dapat tender kita tu dapat, maka kita sujud syukur. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak suruh. Ini nikmat Allah nak beri pahala kepada kita. Kita sujud, kan? Kita nak sujud saja-saja tak boleh. Kan? Saja-saja nak sujud tak boleh. Kan? Rasa nak sujud boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kan? Tidak boleh kita sujud saja-saja. Mesti sujud tu ada sebab. Saja-saja nak sujud tak boleh. Kalau sujud kepada Allah tak boleh. Kalau seneman macam mana seneman? Duduk bang, itu lain, bukan sujud. Duduk macam sebagai sujud, itu bukan sujud. Dan sujud kepada Allah tak boleh kecuali dengan ada sebab. Kan? Di antaranya kerana sujud syukur. Kita sujud syukur. Kan? Tanda dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kan? Banyaklah nikmat-nikmat. Sekarang ni orang lain kena buat kerja, tiba-tiba kita tak kena buat. Tu dia. Baik, kita baca lagi. Bi khilafin ni'ami al-mustamirah kal-afiyah wal Islam. Berlainan dengan nikmat yang berkekalan dengan kita. Tak bersyukur syukurlah. Nikmat sihat dah ada pada kita. Kalau kita nak sujud syukur di atas nikmat sihat, tak larang nak sujud sebab sihat ni. Kan? Pada lagi wal islami, sujud syukur, tak boleh sujud syukur di atas nikmat Islam ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dapat nikmat Islam berterusan. Bila lah ada sujud sepanjang masa. Kan? Tak ada kerja lain, jadi sujud je. Kenapa sujud? Sebab saya dah Allah Ta'ala berikan agama beri kepada saya agama Islam. Saya mula agama Islam daripada kecil sampai sekarang sujud. Kenapa sujud? Sebab Allah Ta'ala berikan kepada saya kesihatan, sujud, tak buat kerja macam tu. Kan? Bi khilafi kal afiyah wal Islam. Baik. Au indifa'u nikmati, ataupun seperti dia kanajatin min hadmin, ataupun terselamat daripada runtuhan bangunan. Contoh dia buat terselamat daripada musibah. Kan? Dia buat contoh. Kita duduk dalam bangunan, tiba-tiba kita keluar, redam runtuh bangunan tu. Selamatlah kita. Macam ke Amerika itu kan, apa bangunan apa? Bangunan itu yang PWTC. Bukan PWTC. WTC. Kalau dia punya komputer bantu langkah gedam runtuh, ada orang yang sempat keluar. Ada orang yang sempat keluar. Kalau ada orang Islam begitu, dia kata kahadmi, seperti runtuhnya bangunan, maka sunat sujud syukur. Accident, dia kata ada atas accident, kurang accident. Tinggal kita 3 orang tak meninggal. Orang lain meninggal semua. Orang lain teruk belakang kita je, alhamdulillah semua. Kan? Kita buat contoh. Tu dia dalam kitab dia sebut kahadmi, seperti runtuhnya bangunan. Kita buat contoh seperti accident. Kan? Kereta gerokong kereta. Kita seorang tak kena. Yang lain semua kena. Kan? Kita pun sujud syukur. Ada satu masa itu kawan saya tu, dia kerja. Dia cerita dia punya staff dia pekerja dia. Naik van C20. Van C20. C20 dia. When is a when
dalam awal tahun 2000. Kuala Macan ke Kota Baru. Van tu dia memotong apa tah? Bertemu dengan lori, kan? Bertemu dengan lori, macam mana seorang dia duduk 5 orang kalau tu. Seorang tu tercampak keluar. Yang lain tak tercampak, dia seorang je tercampak keluar. Yang lain, yang dalam kereta tu semua meninggal. Dia seorang je tercampak keluar. Macam mana wallahualam tiba-tiba dia seorang tercampak, yang lain tak tercampak tu kenapa? Wallahualam. Kan? Tiba-tiba dia seorang. Jadi dia seorang yang hidup. Kan? Seperti ni, maka sunat sujud syukur. Sujud syukur. Sebab yang menyelamatkan kita itu adalah Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Kan? Kita kena ingat, yang menyelamatkan kita ini bukan kerana ialah kerana Allah. Oh, yang menyelamatkan saya sebab tayar kereta saya baru, sebab saya pakai kereta tayar yang mahal. Tak, bukan sebab tayar yang mahal tu, kereta yang mahal lagi, aksiden hancur lebur tu. Kan? Disebabkan kerana Allah yang menyelamatkan kita, menyebabkan kita selamat, maka disunatkan sujud sahwi. Kan? Itu dia. Au gharaqin, ataupun tenggelam, selamat kita daripada tenggelam. Kan? Tak tenggelam kita. Kan? Tiba-tiba kapal tenggelam, kita tak tenggelam. Ada pelapung dekat kita. Ataupun ada orang datang tolong kita. Alhamdulillah. Kan? Dia buat contoh. Satu, ketika dapat nikmat. Yang kedua, kita terselamat daripada bala. Terselamat daripada musibah. Maka disunatkan kita sujud sahwi. Kita dah bincang sebelumnya, kerana dapat nikmat je. Kerana dapat nikmat baru sunat sujud sahwi. Tidak sebenarnya. Kerana kita mendapat nikmat daripada Allah ataupun terselamat daripada bala. Sunat sujud sahwi.